Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 Mac bersama saya Aziza Arifin dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Dan berikut tajuk utama malam ini. Israel berdegil tiada gencatan senjata meskipun sudah diputuskan dalam resolusi PBB. Juga kereta kebal dan kenderaan berperisai Israel kepung Hospital Nasir di Khan Yunis. Israel menegaskan tidak akan melakukan gencatan senjata meskipun sudah diputuskan dalam resolusi PBB. Walaupun sudah hilang kekebalan perlindungan di badan dunia itu, ia tidak sedikit pun mampu menghalang rejim itu untuk terus melakukan kekejaman ke atas Gaza. Di sebalik keputusan 2 hari lepas, Israel terus membutakan mata dan pekakkan telinga dengan desakan komuniti antarabangsa itu. Dan terbaru, tentera Zionis itu meneruskan serangannya di Rafah. Selain membunuh orang awam, Zionis juga membuat serangan psikologi dengan mendakwa sudah membunuh komander Hamas Marwan Issa walaupun tiada bukti pembunuhan itu. Peluru berpandu terus menerangi malam di bandar Rafah, iaitu lokasi yang kini sesak dengan 1.5 juta pelarian Gaza. Israel juga terus menyerang hospital di selatan wilayah itu sejak seminggu lalu. Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan 66 orang terbunuh awal pagi ini, termasuk kanak-kanak dalam serangan rejim di setiap genap Rafah. Dalam pada itu, selepas 172 hari perang, 32,414 rakyat Palestin telah terbunuh dan lebih 70,000 lagi cedera. Dalam pada itu, dikala bantuan airdrop terus disalurkan ke atas Gaza, Hamas merayu cara itu dihentikan kerana sejak langkah itu dibuat, 18 orang sudah terbunuh ketika cuba mendapatkan bungkusan tersebut. Gaza kini memang diambang kebuluran akibat perbuatan manusia. Namun Hamas berharap bantuan dapat disalurkan melalui laluan darat. Walaupun Amerika Syarikat berikrar untuk meneruskan dengan cara menggugurkannya melalui udara, tetapi Hamas melihat cara itu tidak praktikal. Sebelum ini, 6 orang terbunuh akibat rempuhan, manakala 12 lagi lemas di luar pantai Mediterranean ketika cuba mendapatkan pakej bantuan berkenaan. Penduduk berkata ramai orang mati hanya kerana untuk mendapatkan setin tuna. Sehubungan itu, Hamas mahu operasi pengguguran bantuan dihentikan serta-merta dan mahu pembukaan segera lintasan darat. Kereta kebal dan kenderaan berperisai Israel mengepung Hospital Nasir di Khan Yunis. Saksi berkata tembakan telah dilepaskan ke arah kompleks yang luas itu, tetapi tiada serbuan berlaku. Kementerian Kesihatan berkata tentera Israel melepaskan tembakan dan melakukan serbuan ganas di persekitarannya sebagai persediaan untuk menyerang. Beribu-ribu orang yang kehilangan tempat tinggal masih berada di dalam hospital. Mereka tidak mempunyai air, makanan dan susu formula bayi yang mencukupi. Sejak 9 hari lalu, tentera Israel terbabit dalam pertempuran hebat di dalam dan sekitar Hospital Al-Shifa. Mereka mendakwa telah membunuh 170 pejuang Palestin dan menangkap ratusan yang lain. Sementara itu, Pertubuhan Bulan Sabit Merah berkata Hospital Al-Amal berhampiran Hospital Nasir berhenti beroperasi selepas tentera Israel mengosongkannya dan menyekat pintu masuk. Hospital telah dijadikan medan pertempuran apabila ia sepatutnya menjadi tempat perlindungan. Sementara itu, Tel Aviv panggil semula perundingnya dari Doha selepas rundingan gencatan senjata menemui jalan buntu. Mereka menganggap Hamas mensabotaj langkah berkenaan. Penggantungan serangan Israel selama 6 minggu dilihat seakan tidak berjaya. Zionis memilih membunuh daripada angkat senjata di Gaza. Pejuang Mujahidin bagaimanapun berusaha untuk melunaskan sebarang perjanjian untuk menamatkan pertempuran dan pengunduran Israel. Hamas juga mahu rakyatnya di selatan Gaza pulang ke utara. Namun Zionis menolak kerana menganggap pejuang Islam itu membuat tuntutan mengarut dan tidak berminat dengan permintaannya serta mahu terus berperang. Dalam pada itu, Qatar berkata rundingan gencatan senjata masih berjalan namun tiada perkembangan apa-apa.
Sementara itu, walaupun Israel berang Amerika buat pusingan U, enggan menggunakan kuasa veto ketika resolusi menuntut gencatan senjata segera dilaksanakan di Gaza, hubungan Amerika Syarikat dan negara haram itu tidak goyah. Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Lloyd Austin berkata, Ikatan Keselamatan mereka tidak goyah. Pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Israel, Yoav Gallant, di Pentagon itu diadakan selepas Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu meluluskan resolusi untuk gencatan senjata segera dalam Perang Gaza di mana Amerika Syarikat mengundi untuk berkecuali. Your security bond is our security bond is unshakable. The United States is Israel's closest friend, and that won't change. Amerika semalam menegaskan bahawa tindakan tidak membantah resolusi itu bukan menandakan peralihan dalam dasar luarnya, namun pendirian Washington semakin tegas terhadap Israel sejak kebelakangan ini. Ketiadaan kuasa veto AS bermakna resolusi itu mendapat persetujuan semua 14 anggota Majlis Keselamatan yang lain. Keputusan itu menyebabkan Israel berang. Lebih 2 juta cubaan menembusi ciri keselamatan pangkalan data utama padu. Bertemu kembali. Lebih 2 juta cubaan menembusi ciri keselamatan pangkalan data utama padu dibuat setiap hari ketika peringkat permulaan sistem itu diperkenalkan. Perkara itu didedahkan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Namun katanya setakat ini tiada pihak yang berjaya kerana ciri keselamatan sistem berkenaan mematuhi piawaian global termasuk bagi komponen keselamatan rangkaian. Jelasnya di sebalik 2 juta percubaan untuk menggodam, sistem itu masih selamat. Tapi saya ingat rakyat pun perlu juga faham dan ini sebahagian daripada proses kita untuk menimbulkan kesedaran itu kepada rakyat lah bahawa tidak ada sistem yang akan bebas daripada cubaan untuk kena godam. Malah sistem yang lebih terdedah ialah sistem seperti bank, kan? Sistem telco. Dan kalau ada banyak kebocoran sebelum ini, kebocoran itu pada pandangan saya lebih berat ke sebelah pihak swasta. Beliau berkata demikian selepas pra-pelancaran KL20 yang akan diadakan pada bulan depan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. KL20 juga berperanan mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pilihan untuk menarik lebih ramai syarikat datang ke Malaysia pada masa yang sama membawa kepada pembangunan ekonomi tempatan. Pegawai kanan sebuah agensi penguatkuasa di Reman Sahari kerana disyaki bersubahat mengemukakan tuntutan palsu bagi kerja-kerja penyelenggaraan kapal bernilai 1.18 juta ringgit. Suspek berusia dalam lingkungan 40-an ditahan kira-kira jam 5 petang semalam di Pejabat SPRM Kedah ketika hadir untuk memberi keterangan. Semalam, SPRM mereman 4 individu termasuk seorang pemilik syarikat dan seorang pengarah logistik penguatkuasa kerana disyaki bersubahat mengemukakan tuntutan palsu membabitkan kerja penyelenggaraan kapal agensi penguatkuasa antara Julai hingga November 2020. Perintah riman selama 1 hari bermula hari ini dikeluarkan Magistrate Siti Nurhasliza Ahmad Ali. Sementara itu, pengarah SPRM Kedah, Ahmad Nizam Ismail ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut dan berkata siasatan dijalankan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Di Pulau Pinang, seorang ahli perniagaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session dan Magistrate Butterworth atas 5 pertuduhan menawarkan pelaburan tidak wujud dan menerima wang tanpa lesen berjumlah hampir 1.3 juta ringgit 7 tahun lepas. Di Mahkamah Session, G. Chandrasegaran 57 tahun didakwa menerima wang deposit sebanyak RM820,000 daripada seorang lelaki berusia 53 tahun tanpa lesen sah iaitu di bawah Seksyen 10 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Sementara itu di Mahkamah Magistrate pula, bapa kepada 4 cahaya mata itu turut mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mendorong lelaki sama menyerahkan RM475,000 bagi menyertai pelaburan tidak wujud. Tertuduh yang mempunyai pelbagai masalah kesihatan termasuk asma, diabetes dan masalah tulang belakang dibenarkan diikat jamin keseluruhan RM67,000 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula 26 April depan.
Di Johor, satu sindiket pasport terbang yang didalangi warga asing berjaya ditumpaskan Jabatan Imigresen Negeri Johor. Susulan penahanan dua lelaki warga Pakistan dan India menerusi ops serkap di bangunan Sultan Iskandar BSI pada Ahad lalu. Pengarahnya Baharudin Tahir berkata kedua-dua suspek berusia 30 dan 35 tahun itu ditahan di dalam sebuah kereta dan di perhentian teksi BSI jam 6 petang ketika disyaki sedang mencari pelanggan. Katanya sindiket berkenaan aktif sejak 2 tahun lalu dan mengenakan caj bayaran antara RM650 hingga RM3,000 bagi satu permohonan mendapatkan cop palsu pas lawatan sosial dan permit kerja. Maknanya mereka cuba setting sesuatu, kita boleh katakan pelanggan. Yang seperti yang saya jelaskan, jelas ya, mereka memiliki atau memegang pasport orang lain, ya, beberapa warga negara dan dalam jumlah yang agak tinggi. Ya. MO pelbagai, ya, dengan kecanggihan teknologi maklumat via WhatsApp, ya, even kadang mulut ke mulut, ya, benda ni spread. Ya, dia tak adalah sampai iklan, tak ada. Mana-mana warga negara yang mempunyai masalah untuk memperbarui atau tamat tempoh dan sebagainya. Menurut Baharudin, siasatan awal mendapati warga Pakistan berkenaan mempunyai permit sah manakala warga India tidak mempunyai permit. Dalam operasi ini sebanyak 5 pasport India, 6 pasport Pakistan, wang tunai RM3,445.50 dan pelbagai mata wang berjumlah RM474.75 serta kereta Toyota Altis dirampas. Tiga individu termasuk seorang pemilik sebuah syarikat didakwa atas pertuduhan membuang sisa pepejal pembinaan di Mahkamah Session Johor Bahru. Ketiga-tiga tertuduh didakwa secara berasingan di hadapan Hakim Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim. Dua daripada tertuduh iaitu pemandu lori Tan Hock Lai 45 tahun dan pemilik syarikat Chia Vui Shan 30 tahun mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa. Bagaimanapun, pemandu lori Wong Wai Heng 47 tahun mengaku tidak bersalah. Cik Wan Zaidi menetapkan denda RM30,000 terhadap Hock Lai manakala denda RM15,000 terhadap Vui Shan. Mengikut kertas pertuduhan, mereka didakwa melonggokkan sisa pepejal terkawal di atas tanah di Mukim Rimba Terjun Parit Masjid, Pontian. Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu menolak pengakuan bersalah oleh seorang wanita yang didakwa mencuri 47 barang berupa pakaian dan barang runcit di sebuah pasaraya pada 23 Mac lepas. Tertuduh Rashidah Ramli, 46, pada mulanya mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nik Muhammad Tarmizi Nik Muhammad. Rashidah yang juga penghidap kanser otak didakwa mencuri 47 jenis barang milik sebuah pasaraya di Kuala Terengganu bernilai RM539.79 pada pukul 3.30 petang. Ibu kepada 6 orang anak itu melakukan kesalahan mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Selepas membuat pengakuan itu, tertuduh kemudiannya memberi kenyataan seolah-olah cuba mempertahankan dirinya. Kes akan disebut semula 30 April depan. Saya redha, namun nak melupakan kehilangan adik Mat memang tidak boleh. Itu luahan sedih Muhammad Zamri Zainal Abidin, bapa kepada Muhammad Zaharif Afandi, pelajar tingkatan 5 yang maut dilanggar kereta dipandu pegawai kanan polis berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jati di Meru Disember tahun lalu. Muhammad Zamri, 56 tahun berkata, Ahad lalu genap 100 hari kematian anak bongsu daripada 4 beradik itu. Namun dia masih terbayang-bayang gelagat Muhammad Zaharif atau lebih dikenali dengan Dek Mat yang sangat manja dengannya.
Jadi dia daripada kecil sampai umur 17 tahun memang dengan saya. Jadi apa pun dengan saya je, mandi ke apa ke memang dengan saya. Jadi tu yang kenal sangat tu. Tapi dengan dia sampai sekarang tak boleh lupa, kadang-kadang duduk menangis. Bukan kita kata kita tak redor dia bagi, kita redor, kita tahu dah Tuhan bagi pinjaman dia, anak, harta ni semua Tuhan bagi pinjam. Tapi perasaan tu bila tiap kali baca Yasin tu memang Allah ingatkan dia, kelakuan dia apa semua. Dia memang manja dengan abang. Saya takkan pergi ke mana tanpa bawa dia. Itu. Menurut Muhammad Zamri, selain rindu untuk menyuap nikmat ketika bersahur, dia juga rindu untuk solat tarawih berimamkan bekas pelajar Ma'had Tahfiz Bait Az-Zakiyah itu. Ramadan kali ini juga katanya tiada lagi keletah nikmat yang makan berbuka berkongsi pinggan dengannya dan permintaan manja juadah nasi berlaukkan ayam. Muhammad Zamri berkata kediaman mereka kini suram tanpa gelagat anak yang sangat pemurah itu memasang langsir dan lampu perhiasan setiap kali hari raya. Sementara itu, ibu adik mat Mimi Julia Ismail, 51 tahun, perancangan mereka sekeluarga untuk berpakaian sedondon warna oranye bata sempena hari raya tahun ini tidak kesampaian. Ya, masa sehari sebelum dia meninggal tu, kami hari Sabtu tu kami tutup kedai. Memang tutup kedai, jangan-janji dengan dia. Baik kamu jangan janji dengan orang nak pergi baki-baki motor ke, kita nak pergi KL, cakap kat dia kan macam tu okey. Lepas tu kita pergi KL hari Sabtu. Hari Jumaat tu kami berniaga lagi. Hari Sabtu nak pergi KL. Lepas tu okey, dia cakap macam tu. Lepas tu hari Khamis tu dia cakap dengan saya, ibu-ibu kita pergilah hari Jumaat, kita tidur kat hotel. Dia cakap macam tu. Dia kata tidur hotel tak boleh sebab apa, nak jaga ibu, nak kena jaga anak saudara dia lagi. Tak boleh lah nak tidur hotel, kita pergi balik bahari je. Begitu niat nak beli baju raya kan? Ya, memang nak shopping baju raya je dah. Memang janji dengan dia dan Alung suruh cuti apa semua nak beli baju raya. Hari Sabtu rupanya dia meninggal hari Ahad. Memang tidur hotel sungguh lah malam tu. Tidur sorang-sorang kat hotel. Menurut Mimi Julia, setakat ini dia dan suaminya masih merasa sedih dan tidak membeli baju berwarna oranye bata seperti perancangan awal mereka. Namun katanya mereka tetap akan pulang ke kampung keluarga suami di Kemaman, Terengganu seperti yang dijanjikan. Ujarnya, suasana kali ini bagi keluarga mereka sangat suram tanpa kehadiran adik mat. Allahyarham Muhammad Zaharif Afendi meninggal dunia 15 Disember lalu selepas dipercayai diseret kereta yang melanggarnya sejauh lebih 5 meter, kira-kira 12.30 tengah hari. Dalam kejadian terbabit, Allahyarham maut di lokasi kejadian selepas motosikalnya dikejar dan dilanggar dari arah belakang kereta yang dipandu oleh seorang pegawai kanan polis. Alhamdulillah, bertemu kembali. Media memainkan peranan yang sangat penting dalam menyebarkan pengurusan Islam dan keindahan Islam. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dr. Zulkifli Hassan, ia bagi memperkukuhkan dan menyuburkan Islam di negara ini dengan dakwah serta pengukuhan akidah, syariah dan akhlak. Cuba saya rumuskan di sini bahawa sesungguhnya pada hari ini kita mendepani realiti berbeza. Realiti dahulu dengan realiti sekarang sudah berbeza kerana kita hidup di dalam dunia yang post-normal times, iaitu dunia yang semakin tidak normal. Banyak perkara-perkara tidak normal yang telah berlaku disaksikan di depan kita dan berlakunya realiti baru. Maka dengan itu, kita memerlukan cara baru, kita memerlukan inovasi, kita memerlukan pendekatan baru, terutamanya media, bagi membantu kita memberikan pencerahan dan kejelasan. Beliau berkata demikian ketika membacakan ucapan mewakili Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Naim Mokhtar pada majlis iftar bersama media di Putrajaya. Dalam majlis sama, Dr. Zulkifli turut menyampaikan sumbangan kepada anak-anak yatim dan juga media. Turut hadir Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof.
Suruhanjaya syarikat SSM memperkenalkan chatbot 24 jam dan live chat bagi memudahkan pelanggan membuat pertanyaan dan aduan secara online. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, selain mesra pelanggan, kualiti perkhidmatan itu akan lebih bersepadu, tepat, cepat dan berintegriti. Jelasnya, kedua-dua platform itu dibina melalui penjenamaan semula SSM Customer Care, SSMCC. Dan objektif utama penubuhan SSMCC ini adalah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pelanggan dan memastikan aduan dan pertanyaan pelanggan dikendalikan secara bersepadu, tepat, cepat dan berintegriti. Dan pelbagai penambahbaikan yang dilaksanakan melalui SSM Customer Care ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan pusat panggilan SSM baru, SSM Customer Care di Ibu Negara siang tadi. Tambahnya, penjenamaan semula itu juga dapat mengoptimumkan penambahbaikan proses, memupuk budaya kerja cemerlang dan persekitaran yang dipercayai. Selain itu, Datuk Armizan memaklumkan SSM juga memperkenalkan Knowledge Hub untuk memudahkan pelanggan mengakses maklumat dengan lebih komprehensif mengenai maklumat terkini berkaitan perundangan, produk dan perkhidmatan SSM yang boleh diakses di laman portal rasmi. Sempena Ramadan, Pelaburan Hartanah Berhad PHB mengambil inisiatif menyediakan juadah berbuka puasa kepada penghuni Pertubuhan Kebajikan Warga Emas Al-Fatah di Semenyih, Selangor. Inisiatif pertama kali dilakukan secara gotong royong itu melibatkan penyertaan 15 kaki tangannya. Selain memasak, kerja-kerja mengecat, menghias kawasan dan membaiki peralatan rosak turut dijalankan bertujuan memberikan keceriaan sambutan Aidilfitri kepada penghuninya. Selain berperanan dalam pelaburan dan pembangunan sektor hartanah, Pengurus Besar Kanan Jabatan Pelaburan PHB, Kamal Zainul berkata, inisiatif itu adalah sebahagian tanggungjawab sosial korporat pihaknya bagi memastikan kesejahteraan golongan tidak bernasib baik dijamin terutama dari segi sokongan dan bantuan. Ini adalah salah satu program CSR syarikat PHB kerana PHB, kejayaan PHB banyak disebabkan atas support sokongan daripada masyarakat. Kebanyakan warga emas di sini kebanyakan tiada waris, jadi kita mengambil peluang ini untuk at least mengubat rindu mereka tentang kerana ahli keluarga mereka, ya, pengalaman-pengalaman mereka yang sebelum ini. Jadi pihak PHB amat berharap agak pertolongan yang sekecil ini dapat membantu at least meringankan beban mereka. Ditubuhkan pada 2018, pusat kebajikan ini dihuni 35 warga emas berusia 50 hingga 95 tahun. Kebanyakan mereka merupakan rujukan daripada hospital disebabkan waris tidak dapat dikesan. Kat sini pun mak abah pun kayaknya gembira lah kerana dapat ramai-ramai berbuka puasa dan dapat baju raya pun semua. Pun dah buat decoration raya pun semua kan. Pun amat gembira lah mak abah kat sini. Kami pun dapat seronok. Kami pun ucapkan ribuan terima kasih lah kepada PHB. Cabaran memang ada lah sebab banyak kat sini, mak abah kat sini ada yang kecil manis, dah tinggi, ada yang dah nyanyuk, ada yang OKU kan, tak ada kaki apa semua. Ada yang PSY lah, PSY kita ni sakit mental lah. Pada program itu, PHB turut menghadiahkan baju raya kepada penghuni selain menyumbang bekalan makanan bagi meringankan kos pusat kebajikan ini yang secara puratanya mencecah hingga RM17,000 sebulan. Mari sama-sama kita contohi akhlak terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah khususnya dalam Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak.
Sekian untuk malam ini. Saya Aziz Arifin dan Jurubahasa Isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat menjalani ibadah puasa.